Okay, alright. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada rakan-rakan semua. Sekali lagi saya ucapkan Assalamualaikum. Sekali lagi selamat pagi semua. Jadi untuk itu Alhamdulillah sekali lagi kita diberikan peluang satu lagi hari untuk kita teruskan. Jadi untuk hari ini sebenarnya hari ini jadual berubah sikit. Jadi saya siarkan live ini secara orang kata santai sahaja, dan hari ini sebenarnya saya akan bawakan perkongsian tentang beberapa soalan. Jadi beberapa soalan yang ada masuk dalam apa orang cakap inbox. Dia ada dua. Dia ada dua. Satu ada yang menghantar email, satu lagi yang memang ada buat inquiry di blog www.lifetracklearning.com, dan satu lagi yang menghantar terus message melalui komen di channel YouTube. Jadi dia ada beberapa mode lah, beberapa cara. Jadi hari ini sebenarnya orang kata masih lagi tentang perkara-perkara yang melibatkan nama dalam SSM. Jadi biasanya kalau kawan-kawan semua tuan dan puan semua, rakan-rakan yang ada isu-isu teknikal ini, biasanya saya akan recommend untuk menghubungi terus sama ada company secretary ataupun pegawai SSM terus, ataupun orang cakap compliance officer lah untuk PLT. Dan ada setengah tu yang memang menjalankan bisnes dengan lesen enterprise, perlu menguruskan sendiri. Jadi ada beberapa perkara yang biasa sebenarnya yang banyak ditanya oleh rakan-rakan yang menghubungi saya, sama ada melalui platform social media terutamanya Facebook, yang meninggalkan message di video di channel YouTube, ataupun yang meninggalkan komen di blog melalui www.lifetracklearning.com. Jadi dia ada beberapa cara orang akses kepada saya. Jadi sebenarnya saya sering maklumkan bahawa perkara-perkara ni sebenarnya adalah perkara teknikal yang kita tidak yang kita tidak boleh abaikan, tetapi janganlah sampai kita tidak dapat meneruskan perkara-perkara yang kita nak teruskan. Jadi ada beberapa individu, beberapa orang yang orang kata dari masa ke semasa tu bila menghubungi itu kedengaran keadaannya stres, keadaannya macam susah hati, sangatlah stres. Jadi perkara yang melibatkan perkara-perkara teknikal macam SSM, LHDN kan, KWSP ke SOKSO, perkara-perkara yang melibatkan badan pematuhan macam itu sebenarnya memang boleh menyebabkan kita stres lah. Saya faham memang kita akan stres lah dengan perkara-perkara macam itu tetapi apabila kita kata kita tahu apa yang kita nak buat, jadi kita nampak jalannya. Jadi perkara ni kalau kata nama masih lagi dalam SSM, antara perkara yang berlaku adalah ramai rakan-rakan kita yang dalam keadaan susah, tak dapat nak meneruskan proses-proses untuk mendapat bantuan kerana nama masih dalam SSM. Sebenarnya perkara ni, nama dalam SSM ni sebenarnya dari tahun lepas lagi pada PKP 1, tetapi nampaknya sehingga ke hari ini masih lagi banyak keadaan itu. Saya melihatnya dari dua sudut. Satu, dari sudut perniagaan, ini adalah satu perkara yang baik apabila semua orang tahu bahawa apabila nama ada dalam SSM tu dia ada implikasi. Jadi dia bukan mudah-mudah saja terus nak buka enterprise, terus nak buka PLT Sdn Bhd, tak, dia mesti ada perancangan. Itu adalah satu perkembangan yang baik di mana kesedaran mula meningkat. Yang kedua, perkaranya juga di mana nanti orang kata pengurusan ataupun agensi-agensi yang terlibat, contoh SSM sendiri, company secretary, accountant, semuanya sebenarnya auditor, tax agent, semuanya sekarang akan saling bekerja keras lah, sama-sama nak membetulkan ataupun nak memastikan keadaan ini up to date. Jadi bila pengarah-pengarah dapat surat kan, biasanya pengarah lah yang dapat surat ni, dapat surat orang kata tentang compliance, pematuhan sama ada PLT atau Sdn Bhd, biasanya pengarah memang akan ada dapat surat. Tapi kalau macam enterprise, memang owner tu sendirilah, pemilik tu sendirilah. Jadi perkara-perkara ni sebenarnya saya nampak sebagai satu keadaan yang ada baiknya, ada kebaikan apabila kita kita
melalui proses ini di mana semua yang selama ni tak perasan ataupun dah lupa sebenarnya nama ada adalah SSM ataupun dah lupa nama sebenarnya digunakan sebagai pengarah dalam syarikat-syarikat Sdn Bhd. Jadi ini adalah satu orang kata masanya untuk cleaning ataupun pembersihan ataupun kita kata penyucian lah pembersihan semula. Jadi dalam konteks macam usahawan ataupun macam saya sendiri ada beberapa syarikat memang sebelum ni 2018 sudah dikeluarkan nama sebagai pengarah alhamdulillah, dan kemudian seterusnya ada lagi beberapa syarikat sekarang ni tinggal satu lah yang sedang diuruskan untuk proses sebab dah lama dormant, maksudnya dah 3 tahun dormant macam itu, lebih baik tutup saja. Jadi proses-proses itu sebenarnya mengambil masa. Jadi tentang perkara nama masih lagi dalam SSM ini sebenarnya adalah satu perkara teknikal, perkara penting yang kita perlu selesaikan, itu saja. Yang kita perlu selesaikan, dan ia akan mengambil masa lah, terutama dalam keadaan MCO sekarang dalam keadaan pandemik sekarang, lagilah prosesnya akan orang kata banyak lagi terpaksa mengikut SOP, jadi dia perlahan sedikit. Jadi bila perlahan ni sebenarnya bila dia perlahan menyebabkan kita jadi lagi rasa risau jadi rasa susah hati perkara-perkara lain yang kita nak buat akan ada kesan untuk kita teruskan. Tetapi insya-Allah dalam setiap satu perkara itu memang kita tahu ada penyelesaian. Jadi ramai yang menghubungi saya itu kerana mereka tak tahu kat mana nak cari company secretary, macam apa nak menghubungi compliance officer tak dapat ataupun kalau yang enterprise tu sendiri mungkin ada isu-isu teknikal. Jadi kepada rakan-rakan di luar sana, sebenarnya satu sahaja apabila kita kata kita tahu perkara ni teknikal, kita boleh selesaikan, kita jumpa dengan orang yang betul untuk bantu kita selesaikan, dan insya-Allah insya-Allah ia akan selesai. Jadi ada beberapa perkara yang bila kita sebut dalam hal ini, apabila kita buat perniagaan kadang-kadang kita melibatkan orang lain. Yang ini khusus untuk entrepreneur lah, usahawan. Bila kita nak buka lesen enterprise bila kita nak buka syarikat PLT, syarikat Sdn Bhd, biasanya memang kita kata kita akan cari orang lah untuk bersama-sama dengan kita. Kalau enterprise kita boleh buat solo. Sdn Bhd pun kita boleh buat solo. Tapi PLT sebenarnya kita kena ada partner lah, seorang lagi, minimum 2 orang. Jadi bila perkara ni berlaku kita kata kita nak ambil nama orang, kita nak gunakan nama orang. Jadi berhati-hati. Jadi sekarang ni keadaannya menjadi lebih baik. Saya melihat keadaannya jadi lebih baik kerana orang yang diajak masuk pun akan lebih berhati-hati. Orang yang nak mengajak orang lain masuk pun dia akan lebih berhati-hati. Maksudnya dia tak buat ikut-ikut dan saja atau ikut suka saja. Buat letak nama isteri lah, letak nama suami, letak nama kawan, letak nama staff, tak boleh dah. Jadi kalau macam kita sebagai staff kita sebagai pasangan ahli keluarga, kita pun tak boleh dengan mudah ataupun dengan senang nak bagi nama untuk digunakan masuk dalam pendaftaran SSM. Jadi ada beberapa individu yang menghubungi saya. Bila saya sebut beberapa ni, bila sampai ke tahap saya bincangkan perkara ni dalam FB Live, maksudnya banyak lah. Bila banyak dan ramai itu maksudnya saya kena keluarkan. Saya kena keluarkan supaya dia menjadi apa orang cakap panduan juga kepada rakan-rakan yang lain. Jadi bila saya sebut ramai yang ada masalah nama dalam SSM itu, dia ada 2 kategori lah. Satu memang dia tu usahawan, satu lagi mereka ni bukan usahawan tetapi individu lain yang namanya digunakan. Yang namanya digunakan. Jadi ada yang datang berjumpa tu katanya ahli keluarga yang gunakan nama untuk lesen enterprise. Jadi ada yang datang tu kata bos gunakan nama dia untuk buka syarikat Sdn Bhd. Ada pula yang cakap tu kawan yang buka syarikat masuk dia pinjamkan nama atau diberikan ke, dia gunakan ke. Jadi banyak perkataan yang diberi kepada saya untuk describe tu tadi. Dan paling penting sebenarnya kalau PLT cari berhubung dengan compliance officer dia. Kalau Sdn Bhd kena cari company secretary dia. Itu saja. Jadi kalau jumpa saya, tanya saya akan jawab perkara yang sama. Kalau tanya saya kan, puan macam mana ni, saya memang berpartner sekarang nak keluarkan partnership contoh. Jadi kalau memang Sdn Bhd memang kena jumpa company secretary. Jadi saya tak boleh buat apa-apa. Saya cuma beritahu apakah step-step atau perkara yang perlu dilakukan berdasarkan pengalaman. Berdasarkan pengalaman dan pengetahuan sepanjang tempoh banyak menguruskan sendiri beberapa syarikat PLT dan Sdn Bhd sejak daripada tahun, kalau ikutkan PLT tu dari tahun 2013 tu dah banyak dah juga, tapi kalau Sdn Bhd tu memang dari 2008 sampai sekarang. Jadi kadang-kadang tuan dan puan, rakan-rakan kita nak cari company secretary pun tak tahu. Maksudnya nak dapatkan maklumat kat mana company secretary yang uruskan company ni pun dia tak tahu. Jadi itu antara perkara, stepnya simple tapi nak buat tu susah. Contoh kan, satu kena cari nombor hubungan company secretary, itulah cari nama dia.
apa nama company secretary tu kan, firm dia tu, bukan nama personal dia, firm dia tu. Kalau tak tahu juga, itu yang kita kena pergi SSM dan beli maklumat syarikat. Ini kes di mana mereka ni bukan usahawan, mereka adalah partner ataupun penama lain. Kadang-kadang adik-beradik, kadang-kadang staff, lepas tu kadang-kadang ex-staff. Jadi sebab staff tu dulu bekerja, lepas tu dah berhenti, nama tak dikeluarkan. Itu pun satu hal. Jadi konsep step ni sama saja. Pertama sekali memang kena cari company secretary. Kalau enterprise lain lah. Kalau enterprise memang diuruskan oleh pemiliknya sendiri, jadi cari pemilik itu. Cari pemilik tu. Jadi rata-rata nampak macam simple je step. Betul. Satu, memang kena check dulu dengan company secretary untuk syarikat. Kalau PLT, check dengan compliance officer. Kalau enterprise, kena check dengan partner yang ada dalam tu. Kemudian kedua kan, barulah tanya ataupun uruskan perkara-perkara lain yang berkaitan tentang hal-hal nak mengeluarkan nama dari SSM tu, nak masukkan nama. Dan yang ketiga, kena tahu semua proses ni ada kos. Jadi ramai yang pening kepala ni bila kebanyakan kos tu besar dan dia terpaksa tanggung seorang, terutama kalau partnership, katalah ada 5 orang, orang lain semua tak nak buat apa-apa, dia saja yang perlu sebab dia kena move on. Jadi bila dia tak buat benda tu, dia tak boleh nak move on sebab nama dia tersangkut. Itu masalah yang paling besar. Yang ketiga, apabila dia melibatkan kos. Tapi pendekatan saya begini, duit kita boleh cari. Duit kita boleh cari, jadi kita usahakan macam mana nak buat pembayaran tu. Jadi perkara-perkara teknikal lain ramai kan, orang kata antaranya kenapa ada usahawan, ada orang peniaga ni yang sampai ke tahap bunuh diri, sampai ke tahap ada yang commit suicide. Sebenarnya perkara ni teknikal yang boleh menyebabkan kita jadi sangat stres dan kita tak nampak jalan penyelesaian. Jadi kadang-kadang kita kata bukan sahaja usahawan, tapi individu-individu tertentu yang sebelum ni memang namanya ada dalam SSM. Jadi bila dia kata dia tengah susah kan, ada perkara-perkara tertentu yang dia nak buat, tapi jawapannya adalah tak boleh ni sebab nama awak ada kat SSM. Tak boleh nak proses ni sebab kita kena ada proses nak buat nak check dulu sebab nama awak dalam SSM. Jadi bila semua perkara tu berlaku, menyebabkan ada individu-individu ni tertekan. Kerana bagi dia perkara tu menghalang dia tak boleh buat yang lain. Kan, ada yang bila duduk dalam apa orang cakap, nama dalam SSM tu, bila ada yang blacklist kan, bila ada yang blacklist itu pun memberi kesan. Jadi orang kata benda ni teknikal, nama masih dalam SSM, tapi ada orang-orang yang sangat terkesan sampai stres, tertekan. Jadi ada yang usahawan, ada yang individu biasa. Jadi bila sampai tertekan tu, dia tak tahu nak buat apa kerana itu satu hal yang menghalang untuk dia buat semua benda. Bagi dia lah. Jadi itu yang sampai ada commit suicide. Itu salah satu faktor. Kita tak tahu faktor apa orang commit suicide, tapi salah satunya apabila dia tak nampak macam mana jalannya dia nak selesaikan perkara teknikal. Perkara teknikal, contoh nama dalam SSM. Nak apply bantuan tak boleh. Nak buat urusan-urusan lanjut tak boleh, padahal memang dia dalam keadaan susah. Jadi bagi perkara-perkara macam ini, saya memang sarankan bahawa bercakaplah. Jadi saya menerima banyak. Sampai saya buat live ni, maksudnya saya menerima banyak. Jadi bila ada yang message dekat Facebook, ada yang message melalui phone, ada yang hantar email, ada yang buat komen di channel YouTube. Jadi mana-mana yang saya boleh jawab, saya jawab. Tapi sebenarnya dia memang kena uruskan dengan company secretary. Jadi kepada rakan-rakan kat luar sana, terutama yang memang bergelar company secretary, anda sebenarnya memainkan peranan penting. Jadi kita kata memang kita nak tolong, tapi ada kos. Jadi orang-orang ni kalau dia tak boleh cari duit nak bayar kos tu, company secretary pun tak boleh nak run lah, tak boleh nak buat sebab nak buat submission kena bayar. Takkanlah company secretary semua nak pakai duit dia, tak boleh kan. Jadi orang yang berurusan tu perlu bersedia dengan kos-kos ini. Jadi itulah antara perkaranya bila kita sebut tentang si isu teknikal nama masih dalam SSM dan menyukarkan untuk individu, orang-orang tertentu untuk move on. Jadi dia ada dua, sama ada memang usahawan tu sendiri, atau satu lagi adalah partners atau nama yang digunakan dalam PLT atau sendi berhad tu yang digunakan. Enterprise pun ada nama proxy ataupun nama yang digunakan, kita kata pinjam nama ke, letak nama ke, atas sebab-sebab tertentu. Sebab syarikat ni ada yang memang dah lama, tapi ada yang syarikat baru. Kalau syarikat baru, memang akta yang terkini tu memang boleh buat seorang. Jadi tak perlu partner pun tak apa. Senyap berhad kan boleh buat seorang. Jadi inilah antara perkara. Kepada rakan-rakan di luar sana, sekiranya ada isu-isu ni, bercakaplah dengan company secretary, dan saya doakan semoga semua rakan-rakan yang memberi khidmat sebagai company secretary ni diberikan kesabaran lah, ketabahan. Sebab bila diorang ni tengah stres, diorang akan marah-marah.
Jadi kepada company secretary kan, terutamanya kalau ada staff kadang-kadang klien datang tu dia dalam keadaan tertekan, dia susah hati. Jadi kalau dia marah-marah tu bukannya dia nak marah company secretary sebenarnya, tapi dia dalam keadaan yang susah, dia tak boleh nak fikir apa solutionnya. Jadi itu sebenarnya keadaan kat luar sana. Ya, jadi kita kata okey ada bantuan makanan ada bantuan, betul, tapi bantuan makanan contohlah, bantuan makanan dia memang meringankan tapi dia tak dapat menyelesaikannya untuk satu jangka masa panjang. Jadi katalah kalau orang tu ada isu dekat SSM ataupun sehingga nama blacklist, tak boleh buka akaun bank contoh. Ini saya bagi contoh. Ada, cuma kita tak tahu dan saya pun tak ada data lah berapa ramai apa, saya tak ada. Cuma dia ada kesan-kesannya. Jadi kalau macam keluarga yang ada anak-anak nak pergi sekolah, anak-anak nak PDPR, jadi semua tu melibatkan keadaan tekanan yang banyak kepada individu tu. Walaupun dia bujang, kadang-kadang dia ada komitmen nak jaga mak bapak, nak jaga adik, seumpama dengannya. Itu yang kita kata, kita tak tahu kenapa orang tu sampai commit suicide. Orang boleh sampai breakdown, depress sampai boleh commit suicide. Jadi dia ada banyak faktor yang trigger. Jadi kalau macam saya, sebenarnya saya nampak ada individu-individu tertentu yang datang tanya-tanya soalan ni sebenarnya memang dalam keadaan susah. Tapi yang saya boleh bantu adalah cuma memberitahu apakah langkah atau proses yang dia boleh buat, yang dia kena go through. Kadang-kadang dia tak tahu nak tanya, sampai saya kena bagi skrip apa nak cakap dengan company secretary, apa nak cakap dengan accountant. Kena bagi skrip. Jadi kepada kawan-kawan semua, kita perlu lihat juga sebab kadang-kadang kita tak boleh expect ataupun kita tak boleh assume. Kita tak boleh kata dia ni teruknya, dia ni bodohnya, ini pun tak tahu, tak boleh. Pada keadaan tu sebenarnya dia tak boleh fikir sebenarnya. Jadi bila sampai ke tahap saya nak cakap apa, saya nak tanya apa, maksudnya dia dalam keadaan betul-betul sukar. Jadi sampai ke tahap bagi skrip apa nak cakap. Kadang-kadang ada masalah dengan partner, macam mana nak cakap. Jadi itu juga adalah antara perkara yang kita nampak kecil tapi sebenarnya ada impak yang besar. Jadi kepada rakan-rakan semua anda di luar sana, apabila kita kata kita tengah excited nak buat bisnes kan. Sekarang ni ada ramai yang excited nak buat bisnes. Jadi bila nak daftarkan tu, bagus daftar. Saya memang suka. Saya memang kata sokong sebab ini akan membantu kepada pergerakan ekonomi. Kita daftar. Jadi kalau memang kita perlu daftar lesen enterprise tu, daftar dulu. Perkara cukai ke, perkara kalau kita lesen mati itu kemudian. Buat satu dulu. Jangan fikir banyak sangat sebab yang ini kita belum buat. Jadi kalau kata nak bisnes kita tu kita rasa nampak tu untuk lesen enterprise dulu, daftar saja dulu dengan lesen enterprise. Kadang-kadang kita pergi seminar, kita pergi kelas kan, kita kata janganlah enterprise ni nanti gini, nanti susah, you mati tak boleh nak jalan, lepas tu nanti tax you tinggi. Betul, tapi bila kita tengah nak mula atau nak buat sekarang ni peringkat permulaan, kalau perlu dengan lesen enterprise, daftar je dulu dengan lesen enterprise, buat sendiri. Okey. Kalau dengan partnership pun sama. APLT ni susah lah ni. Betul, tapi kalau kita dah tahu, dah faham cara nak urus, boleh je buka dulu PLT. Kosnya pun agak rendah berbanding dengan Sdn Bhd. Jadi tapi kalau kita kata okey, ini memang projek besar, nak mula saja memang dengan 500,000, okey kita dah dapat grant, dan go ahead, buatlah Sdn Bhd. Dengan memahami semua implikasi, semua risiko dan macam mana nak urus. Tak perlulah tunggu pandai. Kita sambil buat tu, kita pelajari. Sambil buat, kita pelajari. Dan kita teruskan begitu. Jadi insya-Allah kita akan jumpa jalannya. Jadi tentang perkara teknikal, isu nama ada dalam SSM dan sukar nak move on, ini sebenarnya berlaku dalam dua kategori. Satu memang usahawan, orang bisnes, dan satu lagi adalah individu yang mungkin jadi partner, yang mungkin namanya diperlukan atau dipinjamkan untuk berada dalam syarikat tu. Jadi biasanya tekanan ini datang kepada semua. Jadi itulah, perkara ni teknikal, kita boleh uruskan dengan syarat kita tahu macam mana kita nak buat. Jadi jumpalah dengan orang yang betul untuk mendapat khidmat nasihat. Kalau macam saya hanya bantu maklumat macam tu je. Saya tak akan buat proses apa-apa dan saya tak ada saya tak ada servis, saya tak ada. Jadi untuk itu jumpalah, kalau masih ada isu, jumpalah company secretary, bincang dan cakap baik-baik untuk kita selesaikan. Sebab perkara ni kita nak selesaikan supaya kita semua, company secretary pun suka, dia boleh move on. Jadi kalau company ni kalau memang dah dormant, tak mahu nak tutup. Kalau memang ada masalah partner nak keluarkan segera. Jadi company secretary pun suka supaya pengurusan dia pun mudah.
Tapi kitalah yang kena faham bahawa perkara ni melibatkan kos, perkara ni melibatkan komitmen. Jadi perkara ni juga melibatkan komunikasi yang baik. Jadi kalau kita ada isu-isu tu, bercakap dengan baiklah. Kalau kita ni pekerja, ada isu dengan bos tu, sebab nama adalah SSM Syarikat Bos, cakap baik-baik untuk uruskan. Dan bos pula tu pun kenalah uruskan dengan baik supaya staff ni nama dia keluar daripada syarikat dengan selesa, sebab dia pun ada hidup dia nak diteruskan. Bukan kita saja sebagai usahawan, sebagai bos tu. Jadi perkara ni insyaAllah kepada rakan-rakan di luar sana, sekiranya tahu ada kawan-kawan yang ada masalah-masalah macam ni, kalau tuan-tuan pun tahu apa prosesnya, kongsikan dengan mereka. Kita tak boleh nak bagi duit, kita tak boleh, sebab kita pun bukan company secretary. Kalau kita company secretary lain, kalau company secretary memang dia ada servis dia dan dia ada cost bila setiap kali dia buat submission tu, itu ada cost. Jadi kita tak boleh nak orang kata nak suruh dia pula bayar untuk semua, tak boleh. Sebab company secretary ni pun dia ada komitmen dia kan. Kadang-kadang satu firm tu ada beratus-ratus klien. Ikutlah berapa besar. Sebab satu pegawai tu mungkin ada 100 klien bawah dia kan, kita tak tahu. Jadi untuk itu saya harap kepada rakan-rakan semua, kita dalam keadaan sekarang ni, kita bantulah dalam kapasiti kita. Kalau kawan kita tu memang ada masalah tentang perkara teknikal yang mana kita bantulah. Tapi yang mana memang perlu perkhidmatan profesional, kita kata kat dia, pergi kepada company secretary, pergi ke SSM, pergi ke LHDN, pergi ke mana-mana agensi yang perlu dia selesaikan tu, pergi dan selesaikan. Kalau ada kos, kalau terpaksa minta bantuan tu, itu kena usahakanlah. Kena usahakan dengan siapa, macam mana kita nak minta bantuan. Kalau hutang, macam mana nak bayar kan. Itu semua perlu dilakukan. Jadi hari ini sebenarnya dia bukanlah apa orang cakap, sebab saya bila dapat soal-soal ni, kadang-kadang saya dengar tu ataupun saya baca mesej-mesej tu, kita kata sedih. Sedih tu sebab mereka pun dalam keadaan yang susah, dan kita pun kata kalau macam saya pun apa orang cakap pernah melaluinya. Jadi kita faham benar. Isu ni isu teknikal, kita rasa kecil tapi sebenarnya besar bagi kebanyakan orang. Jadi bila kita bincang tu, semoga dengan keadaan tu dia nampak jalan apa nak buat dan dia boleh teruskan. Kalau memang sedang bekerja, kena terus bekerja. Kalau memang sedang berniaga, teruslah berniaga. Kalau kena ubah perniagaan, biarlah ubah perniagaan. Tapi biarlah perkara-perkara teknikal ini tidak menjadikan kita terlalu tertekan sampai nak buat perkara yang bukan-bukan, di luar apa orang cakap, di luar apa yang kita fikirkan. Jangan sampai nak lakukan perkara-perkara yang di luar apa yang kita jangka itulah. Jadi seek help, talk to someone. And orang kata insyaAllah lah, bila kita cari, kita akan jumpa. Kalau kita cari bantuan, kita akan dapat bantuan tu. Kita cari peluang, insyaAllah kita akan dapat peluang tu. Your time will come. Jadi your time will come, my time will come. Jadi itu kita masing-masing lah, kita usaha insyaAllah. Jadi untuk itu pagi ni saya pun macam tak adalah nak bersemangat sangat, macam tone down sikit sebab keadaan ni macam kesian. Saya bila saya kongsi dalam Facebook Live ni, maksudnya satu bilangan ataupun orang kata ramai lah. Bila ramai tu saya perlu beritahu. Jadi kalau ini pun adalah salah satu apa orang cakap channel untuk maklumkan bahawa you are not alone. Okey. Jadi situasi kita tu memang mungkin unik Kita satu-satunya ada masalah macam tu contoh, tapi kita tidak sendirian. Orang lain pun ada juga, tapi mungkin situasi dia berbeza. Jadi untuk itu saya ucapkan terima kasih kepada rakan-rakan, dan saya orang kata mendoakan agar kita semua sama-sama membantu dalam kapasiti kita. Bukan hanya dalam bentuk wang, bukan hanya dalam bentuk hantar makanan, itu pun penting, tetapi penting juga untuk kita ada orang yang kita boleh bercakap dengan dia, yang dia boleh dengar, dan kita gunakan ayat-ayat yang baik, perkataan yang baik. Kalau nak say no macam mana kan, kalau nak tolak, sebab kadang-kadang ada orang yang datang bercakap dengan saya tu, dia expect banyak sangat. Sebab saya tak ada, kalau yang setakat tanya-tanya macam tu, saya tak ada bagi perkhidmatan konsultasi. Itu adalah orang kata saya beri saja apa-apa yang dia boleh buat supaya dia tenang, dia boleh fikir, dia boleh move on, itu saja. Jadi kita buatlah dalam kapasiti kita, insya-Allah kita sama-sama melalui ini. Kita tak tahu insya-Allah kita ada lagi dalam sekitar 6 bulan untuk tahun ini. Kita doakan supaya dengan keadaan semasa kita dapat sampai kepada tahun depan, kita dapat sampai kepada tahun-tahun seterusnya dalam keadaan yang lebih baik. Jadi untuk itu insya-Allah saya ucapkan terima kasih kepada semua yang sentiasa menyokong. Assalamualaikum, kita jumpa lagi insya-Allah dalam video-video akan datang. Assalamualaikum.